Soalan macam mana? Kami pun tak tahu. Cikgu-cikgu mana tahu sebab soalan ni yang... Sebab soalan kementerian yang buat awak. Okey, dah lama adik-adik awak tunggu ni. Okey, base 010 macam mana? Okey, good luck korang. Alright, jom kita sama-sama. Alright, so bila awak buka je soalan ni, okay, bila awak buka je soalan ni, the things that you have to do, okay, the first thing that you have to do, you have to determine. Determine, number one. Determine tu apa? Tentukan sama ada dia punya petikan tu dalam present tense ataupun past tense. Dalam petikan tu present tense ataupun past tense. Kalau petikan dia tu past tense, maksudnya itu adalah karangan story. So kalau dia present tense, dia adalah fakta. Okay, so fakta mestilah present tense. Okay, present. So kalau story, cerita tentang seseorang, itu adalah past tense. Kena tengok. So now bagi tahu saya, petikan ni fakta ke present tense? Petikan ni fakta ke story? Batch 10 macam mana cikgu? Kenapa? Batch 10 apa? Fakta. Ya, betul. Tentang pets and responsibility. Okay, pets and responsibility. Okay, dia bukannya cerita, dia tentang fakta tentang haiwan peliharaan dan tanggungjawab. Okay, cara kedua. Cara pertama tengok tajuk ataupun baca. Yang kedua, awak boleh tengok dia punya contoh. Tapi kat sini contoh tak membantu. Dia contoh membantu kalau dia bagi tu soalan, kalau dia bagi contoh tu verb, dia boleh membantu. Kalau kat sini past tense, maksudnya dalam ni past tense lah. Okay, kalau contoh dia bagi sini present tense lah petikan. Itu je dia punya tips dia. Itu je dia punya tips dia. Siapa yang belum follow sir, boleh follow sir. Okay, kita akan buat lagi. Kita akan buat exam. Saya akan buat lagi live untuk USA ni sampai korang dah habis exam. Jangan risau. Siapa yang belum follow, boleh follow. Lepas ni kalau ada notification boleh masuk. Okay, kita akan siapkan dalam masa sejam macam tu. Lepas tu 10.30 kita akan masuk untuk for all ages pula. Alright? Ya. Okay, jom buat sama-sama. Cepatlah. Okay, ya. Tak sabar. Boleh terus follow Boleh terus follow. Lepas ni kalau tengok mana yang bagi give, tap the screen. Okay? Alright. Ready? Form 1 sampai Form 3 fokus. Kalau ada kata 4 dengan 5, awak boleh tolong tap the screen ya. Alright, tap the screen. Kejap lagi English SPM Tips punya account, kelas Miss dia akan buat soalan email untuk awak. Bukan saya ni saya tolong promote je. Account English SPM, Tips SPM, yang korang selalu belajar dengan Miss tu kan. Malam ni dia akan buat email untuk Form 5 punya. Jadi korang boleh masuk untuk Form 4, Form 5 Okay. Alright, untuk Form 1, Form 2 kat sini boleh fokus. Alright, pets and responsibility. Haiwan peliharaan dan tanggungjawab. Adding a pet to your family can be both a pleasant. Kat sini but salah. So ini adalah soalan conjunction. Conjunction ni kata hubung. Okay. Siapa kat sini Form 3 kita gang. Yeah. Carilah kawan awak kat sini. Okay. Saya suka tengok pelajar-pelajar online sini berkawan. Okay. USA tu apa? USA tu ujian akhir sesi akademik wak. Untuk kata 1, 2 dan 3. Okay, ini adalah conjunction, kata hubung. So, but salah, so jawapan dia adalah and. So, baca betul-betul. Unpleasant experience. Pet owners need to make time to their pets. Ini adalah soalan preposition wak. Tadi petanda dah buat preposition kan? So, what do you think the answer for number 1? Kalau soalan lain-lain macam mana sir? Macam mana tu? Ini bukannya soalan exam nanti. Saya pun tak tahu macam mana. Saya hanya sediakan soalan latihan saja. Kita buat latihan banyak. Alright. So, pet owners need to make time to their pets. Tu salah kat sini. Tu salah kat situ. So, jawapannya adalah sir, ni buku USA ke? Tak. Ini adalah soalan contoh.
Alright, so the answer is 4. Pemilik binatang peliharaan ni kena sediakan masa yang terbaik untuk binatang peliharaan korang. Korang dah bela binatang, mestilah korang kena jaga, kena bagi masa, betul tak? Alright. Okay, so nampak kat situ tak ada ayat present tense pun sebab ini adalah ayat keterangan fakta. Tanggungjawab awak bila awak memiliki binatang peliharaan. Okay. Oh, saya nampak Teacher Jana lah kat situ. Teacher Jana, dah bagi tahu student awak suruh masuk ke? Kalau ada cikgu bahasa Inggeris kat sini, cikgu ada bahasa Inggeris. Okay. Panggil student awak tu suruh masuk. Study sekali. Kita dah tak ada masa dah ni. Kita sama-sama, kita survive sama-sama. Kan? Kalau awak nak tolong saya explain pun boleh. Awak boleh komen. Awak boleh komen dekat mana, nanti saya pin awak punya tu. Kenapa salah, kenapa itu salah, Alright. It is a huge responsibility to feed. Tanggungjawab yang sangat besar untuk pet owners ni, untuk bagi makan. Feed. Bagi makan. Okay, ni vocabulary awak. Bathe, bagi mandi, and play. Nampak? Okay, cepat saya nak tidur. Alah, kejap lah. Alright, boleh tolong, boleh? Okay, tap the screen, Boleh tak kita, awak ada PDF tak buku tu? Ini PDF ni saya akan hantar dalam channel Telegram, Boleh masuk channel Telegram, link dekat bio. Guys, share lagi guys. Boleh tak kita nak dapat 2.0k? Tak pernah dapat lagi 2.0k view ni. Alright, number 2 jawapan dia, yes. 4 ni salah. Jadi, kita kena bagi makan, bagi mandi, and play. So, bila play, with. Guys, share lagi guys. Cuba bagi 2.0 guys. Cuba try bagi 2.0. Boleh tak? Tak pernah dapat lagi 2.0 ni. Cuba guys, sikit lagi tu. Kerja sekolah BN tak siap lagi, sir. Ya Allah. First time USA ni 2.0 guys. 2.1 guys. Ya Allah, thank you. 2.1k Ya Allah, inilah kali pertama Nice. 2.1 guys. Thank you sangat guys. Ya Allah, 2.1 kali pertama Okay. Ya Allah. Thank you. Alright, soalan USA, ujian akhir sesi akademik, Pak. Alright. So, tingkatan 1, 2 dan 3 fokus. Tingkatan 4 dan 5, korang boleh tap the screen. Sorry, saya nak ambil screenshot. Great. Screenshot lu. Tap the screen, guys. Okay. Pets need time to adapt to their owners. Okay. Binatang peliharaan ni, dia kena ambil masa untuk sesuaikan diri dengan dia punya tuan dia. And new environment. Sometimes pets dirted. Bukan dirted, dirted. Okay. Thank you guys untuk 2.3 guys. Thank you. Ya Allah. Saya baru buka tak sampai 15 minit dah 100,000 likes dah. Thank you. Siapa yang belum follow sir, boleh follow laju-laju. Korang, fokus korang. Dah nak exam cepat dah ni. Exam nak dekat dah ni. Ada yang exam minggu depan. Esok ada yang exam. Ya Allah. Alright. Okay, sometimes pets the carpet. So, what do you think the answer for number 3, guys? Sometimes pet. Alright. Sometimes pet. What do you think the answer for number 3? If you want to give me answers, write the question number, guys. Write the question number, guys. Is maybe. Ini adalah soalan verb, Wak. Jangan awak tukar jadi is pula. Bila soalan verb, awak kena tukarlah verb ni jadi apa? Present tense ke? Past tense ke? Alright, number 3. Jawapan dia adalah dirty. Okay, ramai yang keliru. Ya Allah, 2.5 guys. 2.5 guys. Mesti ramai yang nak belajar lah ni. Cepat, mesti semua tengah gelabah ni nak exam kan? Weh guys. Makin berbisa guys. Semua ni gelabah nak exam ke ni? Guys, makin berbisa ni guys. Korang okey tak ni? Relax tak ni? Saya pinkan soalan, Wak.
Saya pin kat slide ni untuk form 1 sampai form 3 Wak. Makin berbisa ni. Sambung please. Okay. Alright. Apa yang saya nak explain tadi. Okay. Dirty ni. Mungkin most of you ingat dirty ni adjektif kan. Bermaksud kotor. Dirty juga boleh membawa maksud. Dirty juga boleh membawa maksud mengotorkan. Boleh jadi verb juga. It depends on the sentence. Kan, dirty maksud dia kotor. Okay, tapi dalam ayat ni, dirty ni bertindak sebagai verb. Mengotorkan. Sometimes pet. Dia kata, sometimes binatang peliharaan ni, dia kotorkan kapet, cakar apa? Cakar langsir. Paling geram ni. Mak-mak memang marah ni kan. Mak-mak memang marah kalau dia kotorkan, kalau dia cakar ni. Alright, dig the lawn. Okay, kalau dia dig the lawn ni, koreklah halaman rumah ni, mestilah dia nak bear. Oh, chase the postman. Kalau chase the postman ni, biasanya bukan kucing lah. Kau pernah tengok kucing kejar ni? Kau pernah tengok kucing kejar apa? Kejar postman? Tak pernah. Ni biasanya anjing lah. Ya, biasanya anjing lah. Alright. Okay. Therefore, pet owners need to make sure they have the money, time, and energy for raise a pet. Raise a pet. Ni adalah verb kan? Jadi, kenapa for ni salah? Sepatutnya jawapan 4 apa? Sepatutnya jawapan nombor 4 apa? Kenapa for salah? Alright. Untuk membela haiwan peliharaan. Kan? Untuk membela haiwan peliharaan. Jadi kat situ kena. Nampak tak ni lah? Kalau saya besarkan, nampak tak raise ni dalam keadaan root word Pak? Dalam keadaan root word. Root word tu maksud dia apa? Root word tu maksud dia kata dasar. Ataupun ada cikgu-cikgu awak cakap base word. Jadi kat situ mestilah to. Okey, ada cikgu yang jawab kata dasar, kata asal, base word ataupun root word. So, depends on apa yang cikgu awak dah bagi tahulah Alright. Unfortunate. Alright. Unfortunate ni maksud dia malang. Kalau fortunate tu maksud dia nasib baik. Tapi kat sini fortunate ni adjektif. Unfortunate ni adjektif. Unfortunate. Tapi kat sini adalah kesalahan adverb. Jadi, kalau kesalahan adverb, kita mestilah letak apa? Letak ly untuk jadikan dia adverb. So, jawapan dia adalah good. Pandainya ya Allah masing-masing. Masing-masing pandai sangat. Saya seronok lah tengok yang pandai-pandai ni. Yang mana masih keliru, alamak aku ni dekat planet mana ni? Kenapa dah susah sangat? Kenapa korang pandai sangat ni? Jangan risau. Saya minta tolong satu je. Jangan nak kata apa Jangan rasa tergugat dengan jawapan orang lain. Tolong. Kalau awak rasa itulah jawapan dia. Tolong. Sekarang ni bukan masa untuk awak berdengki dah. Tak guna kalau awak dengki dengan kejayaan orang lain tapi awak tak buat apa-apa. No. So, markah awak sendiri. So, usahalah sendiri Kan makan rasa gementar kan. Macam dia lagi-lagi form 3. Form 3 ni dia rasa macam dah macam PT3 tu. Sebab awak dah nak naik tingkatan 4 dah tahun depan. Awak akan lupakan USA selama-lamanya. Tahun depan lagi susah sebab SPM. Alright. Unfortunately, malangnya some pet owners dump their pets in the dark alley. Some pet owners sometimes ni pemilik orang kata apa? Pemilik binatang peliharaan ni dump, buang. Dump their pets in the dark. Buang diorang punya dah. Kau dah bela kucing, lepas tu kucing terberak merata, kau buang. Apalah jenis perangai Buang dekat tempat-tempat gelap supaya orang tak nampak. Buang dekat tepi kedai-kedai tutup tengah malam.
kita buat kat kedai lah. Senang, nanti esok dah ada makanan. Macam tu lah. Memang ramai pet owners yang berfikir macam tu. Buang dekat kedai makan. Sebab tu lah kalau kau tengok, makin membiak kucing-kucing liar dekat kedai makan. Sebab apa? Malam tadi tuan dia dah buang. Betul tak? Betul tak? And dump their pet in the dark alleys and abandoned. Abandoned ni maksud dia apa? Ditinggalkan. Terbengkalai. Okay? Alright. So, jawapan nombor 6 apa? Macam nak tahu tambah ly se? So, awak kena tahulah ayat tu. Ayat tu ada ayat adverb. Okay, so number 6. What is the answer number 6? Alright, siapa yang belum follow saya, boleh follow laju-laju. Lepas ni kalau ada lagi notification, boleh terus masuk Thank you untuk 2000k. Thank you Allah, 2000k view guys. Dah 244,000 likes. Thank you. Siapa yang belum follow, boleh terus follow guys. Lagi-lagi kalau ada yang budak-budak SPM tersesat ke dalam ni kan, data 4, boleh follow je. Esok awak punya pula. Data berapa ni? Data 1 sampai 3 wak. Alright. Share tu boleh naikkan sikit wak. Share tu boleh naik. Okay, nanti bila kita dah siap yang ni, kita akan berhenti sekejap pukul 9 lebih. Pukul 10.30 saya buka balik untuk English for all ages ya. Okay. Alright, so jawapan nombor 6 ni apa? Jawapan nombor 6 ni apa? Okay, so ini adalah soalan apa ni? Ini adalah kesalahan apa building ni? Ini adalah soalan apa? Teacher Jannah ada lagi tak? Teacher Jannah, awak rasa kesalahan apa untuk soalan nombor 6 ni, Teacher Jannah? Okay, ini adalah kesalahan kata nama. Betul. Ini bukan soalan verb Ini bukan soalan verb Ini adalah kesalahan kata nama. Singular and plural noun. Right? Singular and plural noun. Ya? Singular and plural noun. So kalau awak tengok kat sini, dark alleys, lorong-lorong gelap. Okay, dalam karangan kita kena buat ayat tu menjadi parallel tau. Macam sama untuk cantikkan ayat. So kalau kat sini ada as dark alleys, so kat sini mestilah dark alleys plural, lorong-lorong gelap. So kat sini tak boleh jadi bangunan kosong. Tak boleh jadi bangunan kosong. Dia kena jadi, kalau kat sini lorong-lorong gelap, kat sini jadi bangunan kosong. So awak tambah s kat sini untuk make it plural. So jawapan ni adalah buildings. Ini bukan soalan verb bukannya awak tukar jadi build ataupun built. Tak ada. Itu bukan soalan verb wak. Itu adalah soalan plural and singular noun. Okay, just tambah s to make it plural. Jawapan kosong tu apa? Jawapan kosong ni conjunction wak. Kata hubung. Alright. So when they find that they are unable to look after their pets. Nampak? Diorang tinggalkan dekat lorong-lorong gelap, dekat tepi-tepi bangunan, sebab diorang rasa diorang dah tak mampu dah nak jaga pets diorang ni. This is very cruel act. Because pets. So pets ini plural. Kalau singular, pet. So jadi jawapan dia adalah Jawapan adalah if kalau binatang-binatang peliharaan ini tak diselamatkan. Ayat dia, kalau binatang-binatang peliharaan ini tak diselamatkan. So jawapannya adalah number 7 is kan plural tu. So jawapan dia adalah these. Kata tunjuk. Ni kesalahan kata tunjuk ni. Kalau kata tunjuk untuk present tense, kalau kata tunjuk untuk singular apa? This and that. Kalau kata tunjuk untuk plural, these and those. Inilah kata tunjuk. Alright, apa beza this dengan those tu? Alright, I give you the example Alright. This is scissors. Okay. Susah lah. Gunting payah lah. Saya guna pen lah. Alright.
This is a pen. Ini sebatang pen. This is a pen. That is a pen. Okay. Tengok That is a pen. These are pens. Those are pens. Dia ini dengan itu je. Senang je. Ini dengan itu. Tapi mengikut singular dengan plural. You faham Okay. Alright. Tak boleh tunjuk gunting. Sorry. Tertunjuk. Tertunjuk. Bukan saya ni. Saya tertunjuk. Matematik tak ada ke? Oh, saya tak macam matematik, Pak. Alright. So, number 8. Okay. If these pets are not rescued, they can starve to death. Diorang boleh mati kebuluran tau. Kalau tak tolong. Alright. Thus, oleh itu, it is important that you are prepared to be fully commit to raising a pet before deciding to have one. Okay. Apa jawapan nombor 8? What's the answer for number 8? To be fully committed. Kalau betul-betul nak bela kucing, kalau betul-betul nak bela anjing, kalau betul-betul dah ready, kena committed lah. Okay. Committed lah. Alright. Ada satu nota dalam petikan ni. Okay. Ada satu nota dalam petikan ni sangat membantu. Alright. Now. Take a look. Take a look. Okay. Take a look ya. Okay. Take a look. Apa beza to raise kat sini? Jawapan kat sini nombor 4 ni to raise kan? To raise. Okay. Kalau lepas perkataan to, dengar Kalau lepas perkataan to, dia punya verb mestilah dalam keadaan root word. Root ataupun base. Asal. Betul? Betul ke tidak? Betul ke tidak saya cakap? Betul ke tidak saya cakap ni? Oh, committed double T Oh, sorry. Okay, betul tak saya cakap ni? Betul ke tidak? Betul tapi lupa. Betul tak? Okay. Bila awak tengok ni, to raise ni, ataupun, tak kisahlah tu apa, to eat. Okay, to eat. To build. To build. Betul secapik? Okay. Kan? Base word kan? Okay, saya nak tugas awak sekarang. Tengok ayat terakhir. Apa yang pelik dalam ayat tu? Tengok ni. To raise. Lepas tu awak comparekan dengan ayat terakhir dalam petikan ni. Apa yang pelik? Apa awak jumpa ada jumpa benda yang pelik-pelik tak dalam tu? Ada jumpa benda pelik-pelik tak dalam tu? Alright. To raising. So to raising tu salah ke betul? Salah ke betul? To raising. Saya nak baca. To raising salah ke betul? To raising salah ke betul? To raising salah ke betul? Amboi. Sonok sangat cari kesalahan orang. Salah ke betul? Kalau bab-bab salah, cepat. Kalau bab-bab salah, cepat. Tapi kenapa dia tak gariskan? So maksud dia, kalau dia tak gariskan, betul lah ayat tu. Kan? Kalau salah, betul. Sebab dia tak payah suruh betulkan. Tengok, kan dia pandai kat situ. So, kalau ayat ni salah, kenapa dia tak garis dekat bawah raising? So, maksud jawapan dia tu betul lah. So, apa beza sini dengan sini? Alright, ini adalah ayat. Ini macam biasalah, to raise. Untuk membesarkan. Tapi, kat sini, raising ni, kat sini, raise ni verb. Tapi raising kat sini is no longer verb. Ini adalah gerund.
Apa raising tu adverb? Gerund lah awak. Masuk-masuk dah salah. Gerund. Betul, sebab perbuatan membesarkan adalah raising. Itu adalah gerund. Itulah yang kita panggil gerund. Itulah yang dia panggil gerund. Bukan jerung, gerund. Gerund tu di mana verb berfungsi sebagai noun, bukan lagi kata kerja. Contoh saya bagi Okey, contoh saya bagi. Okey. We have to eat health. Okay. It's good. Dengar It's ayat pertama. It's good to eat healthy food. It's good to eat healthy food. Ya. Tapi kalau ayat gerund, to eating healthy food is good. Itu gerund. To eating healthy food is good. Faham? Faham ke tidak? Gerund tu apa? Gerund tu bila verb itu berfungsi memegang fungsi sebagai noun. It is no longer a verb. It's already a noun. Alright? Wait, dalam ni semua pandai-pandai Faham Alright? Verb yang fungsi sebagai noun. Guys, hari ni baru saya perasan lah ada Sir Azwan lah. Busy betul lah Sir Azwan ni. Baru masuk. Tadi waktu 2,700 view tadi tak nak masuk Sir Azwan ni. Sekarang baru masuk. Okay Okay. Okay. Alright, ini untuk soalan form berapa? Ini soalan 1, 2, 3. So, buat lagi lah part ni. Macam mana nak kena pasti itu gerund? Itu je lah. To raising tu. Sepatutnya selepas tu ni kena base word. Tapi kalau awak nampak to raising, kalau verb tu ada ing, maksud dia tu, itulah gerund lah tu. Alright. Dah, okay, faham? Ada lagi? Bawah fact tu apa, sir? Story. Okay, dah. Ada soalan lagi? Part yang kadang-kadang sangkut. Memang, saya tahu. Soalan lain pula, sir. Alright, sambung. Allah. Alright. Memang ramai yang tak suka soalan ni. Siapa yang selalu, okay, jujurlah siapa yang selalu kurang daripada 6? Alright, soalan ni dia ada per 8 tau. Soalan ni 8 markah, nampak? Cuba bagi tahu saya kat sini, jujur je lah, jangan malu jujur, jangan malu. Siapa kat sini selalu kalau exam je ataupun buat latihan dengan cikgu je, mesti kurang daripada 6? Siapa jujur kat sini? Lebih 6. Siapa jujur kat sini? Saya tak suka soalan ni. Inilah yang paling saya nak dengar sebenarnya. Tak suka soalan ni. Okay, kalau awak nak tahu, alright, kalau awak nak tahu, dalam kertas 1, okay, dalam kertas 1, part 2. This is kalau dalam kertas 1, ini adalah part 2 tau. Ini adalah part 2. Okay, kalau awak nak tahu, ini adalah ibu segala soalan grammar dalam kertas peksa awak. Dapat 3 je awak. Biasa dapat 2 je, salah tahulah. Tahu dah tu. Ini adalah ibu kepada soalan grammar awak. Daripada sinilah cikgu boleh tahu. Daripada sinilah cikgu bahasa Inggeris awak boleh tahu. Kalau awak kurang markah dekat sini, confirm AC awak mesti rendah. Saya tak tipu Kalau awak kurang markah kat sini, AC awak mesti rendah. Sebab ini adalah soalan grammar awak. Ini soalan grammar. Macam mana nak jawab soalan part 5? Part 5 memerlukan kemahiran membaca yang tinggi. Yes, betul sir, betul. Mana bapaknya? Bapaknya tak tahulah. Ya. Daripada sinilah cikgu awak boleh nampak. Allah, kalau kat sini pun dapat 1. Saya bukan nak takut-takutkan kalau awak tak perasan. Saya bukan nak takut-takutkan. Kalau awak dapat 1 kat sini, macam mana awak nak jawab soalan lain? Soalan part 5, part 4, part 3. Essay awak lagi. Sebab tu kan sebab tu saya cakap grammar tu penting. Grammar tu penting. Grammar tu penting. Okay, so bila kita boleh gunakan it's. It's tu kepunyaan awak. It's tu adalah possessive adjective. Okay, paling lemah, betul? Alright. So, ini adalah soalan error correction. Awak kena betulkan